Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 hari bulan Disember 2022 bersamaan dengan 10 hari bulan 5 Jumadal Ula 1444. Kita akan bincangkan satu tajuk, Al-Abwab wal Mafatih, pintu-pintu dan kunci-kunci. Pintu syurga ada 8. Pintu neraka ada 7. Na'udzubillah. Apakah kunci yang boleh menyampaikan kita boleh buka pintu syurga, dan apakah kunci pintu neraka? Na'udzubillah. Jadi setiap pintu ada kunci dia. Setiap kunci ada dia punya syarat, dia punya peraturan yang tersendiri. Jadi kunci ada peraturan sendiri. Sebab ada setengah kunci dia pakai gigi. Sekarang ni kunci digital pakai kad. Yang pentingnya nak masuk kad tu kena ada dia punya kod dan sebagainya. Maka para jemaah sekalian, inna lillahi, bagi Allah Azza wa Jalla ada ketetapan dalam hidup ini. Maknanya kalau kita nak masuk pintu ke syurga, ada kunci dia. Nak pergi ke pintu neraka, wal'iyazubillah, ada kunci dia. Jadi mudah-mudahan kita akan belajar pintu-pintu, bagaimana kita nak buka pintu syurga supaya kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan lebih berbahagia lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada pintu neraka, kita belajar untuk kita menjauhkan diri darinya. Bukan nak cari pasal, nak pergi masuk dalam tu. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian, kita oleh kerana masa kita sangat terhad, kita cuba ringkas-ringkaskan perbincangan kita ini sesuai dengan masa dan keadaan. Sesuai dengan masa dan keadaan. Kita mula, wal nabda' bi abwabil jannah. Kita mula dengan pintu syurga sebab itu yang kita nak. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Pintu-pintu syurga Adni itu terbuka bagi orang yang muttaqin. Hadza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Peringatan ini. Dan bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la husna ma'ab, tempat kembali mereka yang cukup indah. Apa dia? Jannat, syurga-syurga Adnin yang terbuka bagi mereka pintu-pintunya. Allahumma jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang layak sampai ke syurga-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kepada kami kunci-kuncinya, ya Rabb. Itu bagi pintu syurga. Maka telah tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim, min hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin ma minkum. Baik, hadis ini daripada dalam Muslim. Fi sahih Muslim min hadis Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin yatawadda fayubaligh. Tidak ada mana-mana orang di kalangan kamu, orang-orang Islam ini, yang berwudu. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berwudu. Fayasbighul wudu, tapi dia ambil wudu dengan sempurna, dengan basuhannya, dengan sunat-sunatnya dibuat semua sekali. Selesai dia berwudu, summa yaqul, kemudian dia berdoa.
Doa lepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa saat? Berapa saat doa wudu yang kita lupa ini? Yang kita lalai, yang kita cuai daripadanya. Berapa saat? Allahu Akbar. Berapa banyak kerugian yang telah berlaku dalam hidup kita sebab kita terlupa kepada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Nabi, illa siapa dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia baca doa ini, maka dibuka baginya abwab al-jannah as-samaniyah. Dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'. Memasuklah pintu mana yang kamu nak. Hadzal hadis rawahu Muslim. Adapun hadis yang tadi, hadis yang dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dalam fi sahihaini dalam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa dia nafkah zawjaini, mana sepasang, setiap benda itu pada sabilillah, du'iya min abwabil jannati, dia akan dipanggil untuk masuk ke pintu-pintu syurga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, haza khair, ini kebaikan. Faman kana min ahli salat du'iya min babis salat. Siapa dia ni orang yang jaga solat, pintu solat dipanggil. Ya Abdullah ta'al huna, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad, berperang untuk menentang musuh-musuh Allah fi sabilillah, dipanggil dalam bab jihad. Wa man kana min ahli sadaqah. Siapa-siapa yang ahli sedekah, dipanggil daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Kalau dia itu daripada orang yang berpuasa, maka dia dipanggil daripada pintu rayyan, pintu orang yang dahaga, iaitulah khas untuk orang berpuasa. Jadi para jemaah sekalian, sekarang kita sudah dengar lil jannati samaniyatu abwab. Bagi syurga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Sebagaimana yang telah disebut dalam hadis Umar tentang kelebihan wuduk dan berdoa selepas wuduk tadi. Dan nama 8 ini telah disebut dalam hadis as-sahihaini tadi. Yang pertama, babus salah. Tuan-tuan tanda. Nama dia pintu as-salah, pintu salat. 1. Bab al-jihad. 2. Bab as-sadaqah. 3. Bab ar-rayyan. 4. Kita cari lagi 4 sampai 8 insya-Allah. Wal babul khamis min abwabil jannah, pintu yang kelima daripada pintu syurga, iaitu al-babul aiman. Pintu belah kanan, dipanggil pintu kanan. Wahwa babul mutawakkilin, bab orang yang bertawakal. Maknanya bab tawakal ini sebelah kanan. Masuk kau ni. Sebagaimana terdapat dalam hadis syafaah, hadis tentang syafaat Nabi yang panjang itu. Wa mimma jaa, daripada di antara hadis yang disebut tentang orang yang berhak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam syurga min ummatika man la hisab alaihi, orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia tak minta orang jampi, dia tak berjampi, dia tak minta dijampi, dan mereka ini bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia masuk min babil aiman min abwabil jannah, pintu belah kanan dari surga. Mana pintu surga yang kanan. Wa hum syuraka'u fin nas fi ma siwa zalika minal abwab. Kalau dia nak masuk pintu lain, masuk. Tapi pintu dia, pintu mutawakkilin, orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla ini, pintu belah kanan. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita pergi kepada pintu yang keenam, al-babus sadis. Pintu yang keenam, huwa babul walid, pintu bapa. Pintu bapa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Pintu bapa itu pintu di tengah-tengah syurga.
Fa in syi'ta, kalau kamu nak, kamu boleh tinggalkan pintu itu, au ihfazhu, ataupun jaga pintu itu. Ai, kata di ulama hadis, khairul abwab wa alaha, mana pintu di tengah-tengah itu pintu yang terbaik, yang atas. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa huwa fi sahih. Jadi apa dia pintu al-walid ni, maknanya siapa yang jaga. Jaga ayah dia, jaga bapa dia dengan khidmat-khidmat yang dia beri, maka ini di antara orang yang boleh masuk di tengah, pintu tengah. Yang tadi pintu kanan, yang ni pintu tengah. Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang khidmat kepada bapa kami, sehingga melayakkan kami untuk bersama-sama dengan mereka ke dalam syurga-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadi kita dengan ayah kita jangan buat payah, jangan buat susah-susah. Tengok dia waktu dia segar, kita gembirakan dia dengan cara kita segar. Kita ziarah dia, kita hiburkan dia. Waktu dia sakit, kita ziarah dia, kita khidmat untuk dia. Waktu dia sihat, dia tak perlu pun. Bahkan anak-anak pula, ibu bapa yang belanja dia. Masya Allah. Kita berpindah kepada Al-Babus Sabi'. Pintu yang ketujuh min abwabil jannah. Bab la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maknanya bacaan kita ni tidak ada daya upaya. Tidak ada kekuatan, tidak ada apa yang kita boleh buat, keupayaan kita, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Ubadah. Nabi kita bagi tahu pada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ala adulluka ala ababin min abwabil jannah. Sa'ad, nak ke tidak aku tunjuk kepada kamu salah satu daripada pintu syurga. Sahabat ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar je Nabi nak cakap apa, semua akan kata, bala ya Rasulullah, nak sangatlah wahai Rasulullah, kenapa tak nak, siapa yang tak nak. Jadi bala ya Rasulullah, kami nak sangat-sangat. Qal la haula wa la quwwata illa billah. Itu salah satu daripada nama pintu syurga. Rawahu Tirmizi wa huwa haditsun sahih. Artinya para jemaah sekalian, siapa yang berminat nak masuk dalam pintu ni, jangan lupa setiap pagi, petang, malam, siang, hujan, panas, demam, sehat, banyakkan lidah kita la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Selain daripada kita berzikir, jangan lupa kita juga kena mengambil apakah makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi untuk para pelajar sekalian, pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah ana dah hurai banyak bacaan-bacaan yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mungkin satu tajuk nanti kita buat fadail, kelebihan la haula wala quwwata, dipanggil hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, siri ni kita tak nak ceramah panjang, cuma kita nak sebut 8 pintu kebaikan, 8 pintu syurga, dan ada 7 pintu neraka, na'udzubillah. Al-babus tsamin, pintu yang ke-8, min abwabil jannah, wa babul haji. Babul haji ataupun bab at-taubah. Maknanya orang haji ni orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kama zakara zalika al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa qad yakunu, ataupun nama dia bab at-taubah, pintu taubat. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jannati 8 abwab. Nabi mengatakan bagi syurga itu ada 8 pintu. Sab'atun mughlaqah, 7 pintunya tertutup. Wa babun maftuh lit taubah, 1 pintu terbuka sentiasa untuk orang yang bertaubat, hatta tatlu asy-syamsu min nahwihi, sehingga matahari naik di tempat dia terbit. Matahari naik tempat dia jatuh. Dia jatuh, naik balik.
Allahu Akbar, itu kiamatlah. Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani. Fahadhihi ya Abdullah abwabul jannah. Inilah 8 pintu syurga yang kita tak boleh masuk kecuali melalui pintu-pintu ini. Anda ada sebut dalam siri yang lepas berapa luasnya pintu syurga, berapa luas. Keluasan pintu syurga seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah baina Makkah wa Hajar, di antara Mekah dengan Hajar di Bahrain, ataupun baina Makkah wa Busra di Syam. Ahli pengkaji mengatakan lebih kurang 1,200 kilometer. Luas dia. Jadi sekarang ni yang kita bimbang, pintu syurga luas, pintu syurganya banyak, yang kita bimbang kita tak jumpa jalan lagi ke syurga, na'udzubillah wal'iyazubillah. Maka jalan ke syurga itu sudah pasti sebagaimana yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lorong ke syurga ialah lorong yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari lorong lain. Jangan cari jalan lain, kerana jalan lain tak sampai ke sana. Jalan yang dibawa oleh Nabi yang dinamakan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang menyelamatkan kita di dunia dan menyampaikan kita ke syurga di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada pintu yang kedua, iaitulah pintu yang kita tak mau. Nama dia Abwabun Nar, pintu neraka. Pintu neraka. Pintu neraka ada 7. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kami, selamatkan kamu, selamatkan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi daripada neraka dan daripada pintu-pintunya, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut neraka ada 7 pintu. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha 7 abwab. Sesungguhnya neraka yang dijanjikan kepada orang yang derhaka itu ada 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maksum. Setiap bab tu ada bahagian dia. Ada orang yang akan masuk dalam tu. Na'udzubillah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini, ai qad kutiba, telah ditulis likulli babim minha, bagi setiap pintu itu ada bahagiannya, min atba'i iblis, daripada pengikut-pengikut iblis yang akan masuk ke dalam pintu ini. Allahumma inna na'udzubika min iblisi wa junudihi wa atba'ihi, ya Rabb. Kita minta berlindung daripada iblis, daripada syaitan dan segala kuncu-kuncunya, daripada menarik kita ke tempat yang cukup berbahaya ini. Ajaranallahu minha. Allahu Akbar. Jadi setiap orang akan masuk mengikut amalan dia. Yang kita naknya amalan kita ni, kita nak masuk pintu apa? Pintu syurga, bukan pintu neraka. Allahu Akbar. Nuqila an Aliyin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menyebut tentang pintu neraka, dia kata, inna abwab al-jahannam hakadha. Pintu neraka itu bertingkat. Sayyidina Ali tunjuk dengan tangan, itu ni, rawi dia tunjuk dengan tangan, atbaqan ba'duha fawqa ba'din. Satu tingkat, macam tu. Sampai 7. Bertingkat. Macam bangunan yang bertingkat. Na'udzubillah. Bila penuh yang pertama, masuk yang kedua. Gitulah sampai 7. Allahu Akbar. Dan apabila masuk, dikuncinya pintu itu. Wa hadhil abwab udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dalam ayat lain Tuhan kata, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Nah, ni bagi orang yang kafir dengan ayat kami, iaitulah orang yang sebelah kiri itu, orang yang tidak baik, alaihim narum muqsadah, bagi mereka duduk dalam neraka yang muqsadatun ay mughlaqatun, yang tertutup. Artinya la yakhruju abadan. Mereka tak boleh keluar selama-lamanya.
Ini untuk orang kafir. Wa amal adapun orang mukmin, mereka ada harapan untuk keluar setelah dijatuhkan hukuman, setelah berlakunya hukuman dan pembakaran, wal-iyazubillah, maka mereka akan keluar daripada neraka. Baik, para jemaah sekalian, ada kalanya pintu neraka itu dibuka dan ditutup. Buka tutup, berlaku sebelum hari kiamat. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, anna abwaban nar, pintu-pintu neraka ditutup bila fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibukanya pintu syurga. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuknya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Ada setengah riwayat kata wa maradatil jin, dan jin-jin yang jahat, yang nakal, semuanya dibelenggu dan diikat pada bulan Ramadan. Hadzal hadis rawahu Imam Muslim. Jadi banyaklah hadis-hadisnya. Dan ada yang mengatakan banyak lagi hadis lain yang menyebut tentang dibuka pintu syurga dan ditutupnya pintu neraka. Kita kata pintu syurga, pintu neraka tu ada buka, ada tutup. Sekarang lah. Nanti di akhirat esok, pintu neraka yang dimasuk oleh orang kafir mughlaq, tak ada harapan lagi nak keluar. Auzubillah. Maka para jemaah sekalian, kita tengok dia punya pintu-pintu bagaimana. Pintu neraka tu, walil jannati innal jannah wan nar, bagi syurga, bagi neraka, dua-duanya ada du'atun yad'una ilaiha, ada pemanggil-pemanggil, penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah yang memanggil kepada setiap kumpulan. Fad-du'atu alladhina yad'unaka ila abwabil jannah. Tuan-tuan kena kenal. Mari kita kenali siapa ke orang yang mengajak kita kepada pintu syurga. Orang yang nak ajak kita ke pintu syurga, yang nak ajak kita buat baik ni siapa dia? Fad-du'atu, iaitulah para pendakwah yang mengajak kita kepada salat. Tuan-tuan mari salat. Bilal hayya 'alas salah, itu du'atun ila abwabil jannah. Itu orang yang panggil kita ke pintu syurga. Kita marah pula, Allah Bilal, azan dah ni, aku kerja banyak lagi tak selesai dah. Marah ke Bilal dia. Na'udzubillah daripada marah kepada Bilal. Patut kita marah ke syaitan, kacau kita, tak mau bagi dia kita pergi solat. Nah, itu yang sepatutnya, dia tak jadi tak sepatut. Wa ila birril walidaini, orang yang ajak kita buat baik pada ibu bapa, ajak sedekah, ajak baca Quran, ajak istighfar, ajak tadabbur Quran, ajak menuntut ilmu, ajak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua du'atun, pendakwah-pendakwah yang mengajak kita ke mana? Mengajak kita kepada pintu syurga. Jadi kita dengar dan kita ikut mereka. Jangan lari. Dengar dan ikut mereka. Kalau tidak, susah kita. Baik. Apakah ciri-ciri, kriteria du'atun ila abwabin nar, orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka? Apa dia? Siapa dia orang ni? Falladzina yad'una ilal ma'asi wal fujur, semua orang yang mengajak orang kepada maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sama ada berbentuk dosa besar seperti perbuatan zina, liwat, perbuatan riba, rasuah. Itu dia panggil dosa-dosa yang mengajak orang kepada pintu-pintu neraka. Membuat tuduhan kepada muhsanatil mukminat, buat tuduhan kepada orang yang baik-baik. Orang perempuan baik-baik, kita pergi tuduh dia jahat.
au ilal khumuri wal fujur, ataupun duk mengajak orang kepada arak dan judi, ini semua. As-sufur wal ikhtilat, ajak orang supaya wanita bernedahkan aurat, duduk orang panggil bercampur gaul laki-laki perempuan tanpa batas, au ila taghrib, duk ajak orang supaya jadi ikut budaya barat dalam hidup, al-ilmaniyah, jadi sekular, ataupun segala perkara yang boleh menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla. Orang duk ajak nak ikut syariat, dia duk ajak lawan syariat. Ini juga doa Abu Abi Jahannam. Golongan-golongan yang menentang para ulama yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua termasuk di kalangan orang-orang yang nak menyekat orang daripada jalan-jalan yang baik. Yang penting kita boleh sebut para jemaah sekalian, semualah orang yang ajak kepada kebaikan, maka itu dia panggil orang yang mengajak kepada jalan syurga. Orang yang ajak ke jalan yang tidak baik, maka itulah orang-orang yang mengajak orang ke jalan neraka, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita sudah simpulkan dan kita telah ringkaskan perbincangan. Maka apakah pula kunci-kunci yang kita boleh kenal? Kita boleh kenal apakah kunci syurga dan kunci neraka, wal'iyazubillah, secara ringkas, secara mudahnya. Wa ammal mafatih, kunci syurga yang paling besar sekali. Tuan-tuan tanda, kunci syurga yang paling besar dan paling utama sekali, miftahul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Pintu syurga yang paling utama iaitulah syahadah, menyaksikan la ilaha illallah. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Wa dzakara al-Bukhari fi sahih an Wahb bin Munabbih. Imam Bukhari riwayat dari seorang tokoh, Wahab bin Munabbih, dia kata. Orang tanya dia, Syekh Wahab, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci syurga itu la ilaha illallah? Qala bala, betul lah. Walakin laisa min miftah illa walahu asnan. Ingat baik, setiap kunci ada gigi dia. Macam kunci kita lah, kunci pintu rumah tu, kunci kan ada gigi tu. Saya buat bandingan mudah lah. Zaman kita hari ni, nanti anak-anak tanya pula, apa-apa, sekarang ni mana ada kunci, mana ada gigi, pakai kad. Kita kan duduk di hotel-hotel ni, kad je masuk. Rumah kita pakai kad dah sekarang ni setengah. Maka setiap kunci ada gigi dia. Gigi tu ikutlah digital kan, ada gigi dia. Fa in ataita bi miftah, kalau kamu bawa kunci yang giginya bertepatan dengan ibu kuncinya, fatahalak au futihalak, dibukanya pintu. Wa illa lam yuftah, kalau tidak, pintu tidak terbuka. Jadi kita kena tahu apa dia analogi maksud pintu ni para jemaah sekalian. Apa dia? Jawabnya kata di para ulama Islam, iaitulah syurut, syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah tu ada syarat dia, ada rukun dia, dan ada penghayatan dia. Bukan setakat mulut saja la ilaha illallah, kita buat zikir sampai cabut kepiah, kata orang. Berzikir sampai cabut kepiah, tapi apa? Tapi syurut la ilaha tidak dilaksanakan, tidak direalisasikan dalam hidup kita, maka itu tidak menjadi. Baiklah, kita ringkaskan. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli matlubin yuftahu bihi. Allah Taala dah letak setiap amalan, setiap perbuatan kita itu ada pintu dia. Baik, kita ambil senarai pendek. Saya tak nak hurai, saya baca aja. Tuan-tuan tulis dengan cepat. Allah Ta'ala jadikan pintu kunci kepada salat at-tuhur. Kunci salat apa dia? Tuhur, bersuci. Siapa tak ada wudu, kaifa yusalli? Orang tak ada wudu boleh salat? Tak boleh salat. Itu dia panggil kunci salat at-tuhur.
Miftahul ihram, kunci ihram. Maaf. Miftahul haji, kunci nak buat haji, ihram. Kita kena niat ihram dulu. Labbaika hajjan, labbaika umratan. Kena, kalau bagi laki-laki, kena tajarrud. Buka baju dia. Kena pakai kain 2 helai aja. Ibarat macam kain kafan yang tidak berjahit, tak bersarung. Allahu Akbar. Wa miftahul bir, kunci kebajikan, as-sadaqah, sedekah. Pintu sedekah sangat luas. Tuan-tuan nak tengok huraian, tengok kepada syarah kita kepada kita Riyadhus Salihin. Di akhir bab sedekah. Luas sekali, pintu sedekah banyak. Sedekah dengan hartanya, sedekah dengan ilmunya, sedekah dengan pertolongan bodinya, sedekah dengan senyum pun sedekah. Allahu Akbar. Wa miftahul jannati at-tauhid. Kunci syurga tauhid. La ilaha illallah, tauhid. Wa miftahul ilmi, kunci nak dapat ilmu, iaitulah al-isgha' wa hussu'al. Kena dengar baik-baik apa yang guru cakap, dan yang tidak dipahami bertanya. Sekarang ni kita tanya tak mau, dengar pun tak apa tumpu. Ini tak jadi. Mana kita nak apa? Dengar betul-betul, yang tak faham soal. Syekh, ustaz, tuan guru, baba, maulana, apa maksud ini? Ini kita sekarang ni, setengah orang ni bukannya pergi nak dengar, dia lah pergi dia buang. Sudah buang, yang dia tak faham pergi urai kedai kopi pula, ustaz cakap ni. Padahal orang tak cakap pun. Habis repot sana repot sini, jangan main-main. Sekarang ni orang suka-suka repot-repot kan. Jadi kita kata hati-hati para jemaah sekalian. Kunci kemenangan dan kemenangan itu as-sabru, kita kena sabar. Kunci kemenangan sabar. Kunci untuk menambahkan nikmat asyukru, bersyukur. Kunci nak mendapat wilayah, mendapat taraf kita ni, biarlah orang panggil wali Allah Azza wa Jalla yang tinggi, iaitu al-mahabbatu wa zikr. Mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, dan sentiasa berzikir. Kunci al-falah, at-taqwa. Kunci at-taufiq, kita nak dapat taufik Allah Ta'ala, mesti ada raghbah, mesti ada semangat untuk beribadat, melakukan perkara kebaikan, warahbah, dan takut gerun daripada melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Wa miftahul ijabah, kunci perkenankan segala permohonan, ad-du'a. Ni doa tidak, macam mana kita nak dapat kunci? Na'udzubillah. Doanya tidak, tapi nak suruh perkenankan doa, macam mana kita nak dapat? Baik, kunci nak untuk akhirat, raghbah fil akhirat, nak menuntut akhirat, az-zuhdu fid dunya, mesti kita kena zuhud dalam dunia. Miftahul iman, kunci nak menambahkan iman kita, meningkatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla, at-tafakkur, sentiasa berfikir kepada semua perkara yang Allah suruh kita berfikir. Tengok pada bumi, tengok pada alam, tengok pada semua yang berlaku ini, fikir. Kunci nak masuk Islam, miftahud dukhul ala Allah, kunci kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera, sejahtera daripada syak, sejahtera daripada syubhat, dan sejahtera daripada syahwat. Bermakna kita ikhlaskan semua amalan kita kerana Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai semua perkara yang dicintai, kita benci semua yang perkara yang dibenci oleh Allah dengan Rasul. Dan kunci hayatul qulub, kunci kepada hidupnya hati kita ni, tadabbur Quran. Ini tajuk kita selalu kita bincang, tadabbur Quran. Banyak bangun pada waktu sahur beristighfar dan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Kunci nak mendapat rahmat, iaitulah buat baik kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Apa sajalah yang diperlukan kita buat baik. Kunci rezeki, as-sa'yu, berusaha
Jangan tunggu je, tak datang dia. Berusaha serta istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah. Kunci al-izzu, kemuliaan hidup, kemuliaan diri, ta'atullahi wa rasuluh. Hendaklah taat kepada Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Kunci membuat persiapan untuk ke akhirat, iaitulah pendekkan angan-angan. Jangan angan-angan panjang. Kunci segala kebaikan, iaitulah ar-raghbah fillahi. Kita tamak halau nak semangat kita untuk mendapat keridaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Kunci segala kejahatan hubbud dunya wa tulul amal. Kunci kejahatan mari daripada cinta dunia, nak ke pangkat kedudukan, kita sanggup sapu semua benda. Kita sanggup buat apa saja. Janji-janji yang kita taburkan, kemudian kita tak tunai. Kita buat perjanjian, kita batal. Orang yang tak sealiran kita, kita selanyap dia, kita sapu dia. Itu dia panggil hubbud dunya, kunci segala kejahatan dan juga panjang angan-angan. Baiklah para jemaah sekalian, setiap benda ada kunci. Ada pun senarai pendek tentang kunci neraka ni. Allah Ta'ala jadikan arak kunci segala keburukan, segala dosa duduk di arak. Suka dengan muzik-muzik ni, miftahu zina, akan bawa kepada perzinaan. Sama ada zina besar ataupun zina anggota yang lain. Orang yang suka tengok pada benda-benda maksiat, kunci menjadi keasyikan kepada benda itu. Malas dengan suka rehat-rehat ini, kunci terhalangnya kita daripada mendapat kebaikan yang banyak. Maksiat, kunci membawa kepada kekufuran, na'udzubillah. Bohong, suka berbohong, cakap bohong, janji bohong, apa saja pun, itu dia panggil miftahun nifaq, kunci kepada kemunafikan. Dan bakhil dan loba kepada dunia menjadi kunci kepada kebakhilan, memutuskan silaturahim dan sanggup mengambil hak orang tanpa kebenaran. Dan orang yang lari daripada sunnah Nabi SAW menjadi kunci kepada terperangkap dengan bid'ah dan kesesatan, wal'iyazbillah. Inilah beberapa kunci yang ringkas yang boleh kita selamat, yang kita boleh sampaikan. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana kata Nabi SAW, ada manusia ni yang menjadi kunci kepada kebaikan, iaitulah orang yang panggil orang kepada kebaikan, maka dia kunci kepada kebaikan, dan orang yang duduk bawa orang kepada maksiat, maka dia kunci kepada kejahatan, wal'iyazbillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mencintai syurga, memiliki kunci-kunci yang boleh menyampaikan kita syurga dan boleh membuka pintu-pintunya yang 8 itu dengan keredaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala jauhkan kita, jangan jadikan kita, keluarga kita ni kunci-kunci yang bawa kepada kejahatan. Baiklah, setakat itu dulu perbincangan ringkas kita. Untuk detail setiap kunci ada dalam huraiannya. Contohnya dalam kitab yang saya sedang baca sekarang, nama dia Anak Kunci Syurga. Itu detail kepada topik yang kita bincang tadi. Jadi di sini pada saat ini Ana hanya menyebut kunci-kunci secara ringkas. Semoga kita selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain yang berkaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.